Beberapa percanggahan antara pengakuan Gatik dan San menjadikan mereka berdua lebih dicurigai selepas kematian Tang Mo Nida. Kematian artis Thailand Tang Mo Nida Patchara Verapong sedang hangat diperkatakan ketika ini. Sebabnya, masyarakat dan keluarga mendiang merasakan terdapat banyak keanehan daripada permanggian aktris berusia 37 tahun itu. Tang Mo Nida ditemui meninggal dekat dermaga Pibul Songkram pada Sabtu 26 hari bulan 2 2022 setelah terjatuh daripada perahu pada hari Khamis 24 hari bulan 2 2022 di Sungai Chao Phraya. Ini adalah perkembangan terbaru mengenai kronologi kematian artis Thailand Tang Mo Nida. Pertama, Tang Mo Nida Patchara Verapong meninggal dunia selepas terjatuh daripada bot di Sungai Chao Phraya. Dilaporkan Bangkok Post, Tang Mo Nida diketahui menaiki bot laju di Chao Phraya pada hari Khamis 24 hari bulan 2 2022. Dia pergi bersama pengurusnya Gatik Idsarin Juta Suksawat, kawan baiknya San Wisapat Mano Mairat, Job Nitas Kiratiso Tisathorn dan seorang lagi wanita. Pelakon berusia 37 tahun itu kemudian dilaporkan terjatuh ke dalam sungai itu kira-kira jam 10.40 malam. Mendiang dikatakan membuang air kecil di bahagian belakang kapal. Ketika itu, Tang Mo memegang kaki San, tetapi San mengakui dia sedang melihat skrin telefon bimbit apabila rakan baiknya terjatuh ke dalam sungai. Sementara itu, pengurus Tang Mo, Gatik, mengakui sedang menyaksikan perkara tersebut ketika itu. Dia berkata, Tang Mo tidak mahu memakai life jacket disebabkan beliau mahu bergambar sambil memakai pakaian bodysuit. Kedua, pemilik bot dan pemandu didakwa kerana kecuaian dan menyebabkan kematian. Selepas kejadian itu, saksi berkata mereka masih berusaha mencari Tang Mo sebelum akhirnya melaporkan kepada polis dan penyelamat. Proses pencarian oleh pihak berwajib bermula pada Jumaat 25 hari bulan 2 2022. Namun, malangnya mayat Tang Mo Nida ditemukan terapung dekat Jambatan Rama di daerah Nontaburi pada Sabtu 26 hari bulan 2 2022. Menurut pihak polis Thai, hasil bedah siasat awal daripada pegawai forensik mendedahkan terdapat pasir di dalam paru-paru aktris itu. Bagaimanapun, pakar forensik itu turut menolak dakwaan rakan dan pengurus Tang Mo yang mengatakan dia membuang air kecil ketika terjatuh. Ini kerana mangsa memakai bodysuit dan akan menyebabkan dia sukar untuk membukanya untuk membuang air kecil di atas bot. Untuk kejadian ini, pemilik bot laju itu, Paur Tanupat Lerta Wiwit bersama pemandu bot Robert Paibun Trikan Jananun didakwa cuai kerana telah menyebabkan kematian. Ketiga, keluarga mengesyaki kematian Tang Mo Nida adalah bukan kemalangan. Walaupun mayat Tang Mo Nida telah ditemui, namun mereka sekeluarga tidak percaya kematian aktris itu disebabkan oleh kemalangan yang tidak disengajakan. Ibu Tang Mo, Panida Sirayu Tayotin, mengesyaki kematian anak perempuannya adalah disengajakan. Seseorang mungkin tidak gembira Tang Mo berada di sana, kata Panida kepada media Thai. Dayus Job, abang yang membantu mencari mayat Tang Mo, juga mengaku tindakan undang-undang harus diambil ke atas rakan-rakan adiknya kerana tidak berusaha untuk menyelamatkan mangsa dan menyerahkan sepenuhnya siasatan kes itu kepada polis. Keempat, banyak keanehan dan kejanggalan daripada rakan-rakan Tang Mo sendiri. Beberapa percanggahan antara pengakuan Gatik dan San menjadikan mereka berdua lebih dicurigai selepas kematian Tang Mo Nida. Gatik, San dan penumpang kapal itu juga dilaporkan sukar untuk dihubungi sejak daripada kejadian itu dan akhirnya memberikan respon hanya selepas dihubungi oleh pihak polis. Pakar forensik menafikan Tang Mo terjatuh kerana mahu membuang air kecil kerana badannya memakai bodysuit. Pada Ahad 27 hari bulan 2 2022, Gatik dan San tampil pada sidang media dan menjawab sejumlah pertanyaan. Bagaimanapun, ini telah mencetuskan lagi reaksi kemusykilan netizen Thailand. Kalau kawan saya mati, saya juga akan hilang rezeki. Awak mesti faham, balas Gatik. Pengurus itu dianggap tidak bersimpati. Dia juga mengakui tidak memberitahu keluarga Tang Mo selepas kejadian itu kerana merasakan ia tidak berguna. Dia, ibu Tang Mo, bukan penyelam scuba. Jadi mengapa saya perlu menghubunginya?
kata Gatik. Selepas kejadian itu, keputusan Gatik untuk pulang dahulu menggunakan kereta Tang Mo tanpa menunggu hasil carian turut menimbulkan tanda tanya. Menurut laporan dari Sanuk, Gatik mengaku tidak bercakap dengan polis pada keesokan harinya kerana tidak tahu hendak mencari di mana dan menyangka Tang Mo akan pulang. Jadi, dia memilih untuk menunggu di rumah si mati dan keluarganya. Sama seperti Gatik, Sam juga tidak menyertai proses pencarian bersama pihak berkuasa. Saya fikir kawan saya akan mencari bot yang lain dan akan meminta untuk dibawa ke pantai, kata San. Daripada kronologi kes yang telah kita ketahui, dapatlah kita merumuskan bahawa dalang di sebalik kematian Tang Mo adalah daripada kalangan rakan-rakan dan sahabat baiknya sendiri. Manakan tidak, selepas Tang Mo terjatuh ke dalam sungai, tiada seorang pun yang cuba untuk menyelamatkannya. Semoga Tang Mo peroleh keadilan yang sewajarnya. Selamat jalan Tang Mo Nida.